Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersambung ke slot ke-7, slot keseterusnya untuk sesi refleksi Al-Quran. Kita dah bincang banyak perkara sebelum ini. Untuk slot sebelum ini saya dah bincangkan tentang bagaimana konsep sabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Misalnya Allah sebut tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' dan sebagainya. Tapi kali ini saya nak sentuh satu perkara yang menarik tentang ujian juga, perkara-perkara yang bersifat lingual dan spiritual, yang saya rasa satu perkara yang menarik untuk kita mendapatkan kekuatan. Kita tak memerlukan cerita tambahan daripada luar untuk kita masukkan ke dalam Al-Quran. Untuk kita merasakan indahnya Al-Quran, kita tak perlukan nama Zulaikha untuk dimasukkan dengan surah Yusuf ataupun dengan kisah Nabi Yusuf AS. Jadi cubaan untuk saya membawa perspektif linguistik ataupun perspektif bahasa sebagai satu pendekatan untuk meneroka kekuatan yang boleh kita absorb daripada itu adalah satu cubaan yang cuba untuk menindakkan banyak perkara. Saya tak kata saya terlalu anti kepada tambahan-tambahan. Ada banyak perkara yang perlu. Sebagai contoh, kita nak discuss, kita nak bincang tentang tempat, tentang nama, hanya sekadar pengetahuan tanpa kita meletakkan ia sebagai kepentingan ataupun kita terlalu kagum dan ta'assub dan obses dengan perkara tersebut. Satu situasi yang sangat-sangat kita sedih apabila orang, bila dia dengar satu-satu kisah dan dia dengar cerita daripada Al-Quran, dia hanya terhenti pada cerita-cerita tambahan. Padahal Al-Quran adalah mempunyai satu tamadun yang besar, satu tamadun bahasa yang sangat besar dan sangat ajaib. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak meneroka tamadun ini. Di antara salah satu sumbangan yang diberikan oleh Islam dalam peradaban Islam adalah bahasa. Tidak ada bahasa yang sesistematik bahasa Arab. Bukan hanya sekadar bahasa, tetapi Islam ataupun peradaban Islam juga memberikan sumbangan kepada bahasa dan juga tatanya ataupun tata bahasa ataupun rungkaian sistem, prinsip, kaedah, acuan, semuanya diletakkan dengan sangat cantik dan sangat ajaib dan sangat besar sumbangan tersebut. Jadi kita jangan mengetepikan konsep bahasa ini. Tidak semestinya kita kena jadi orang Arab baru kita meneroka perkara ini. Pandangan ataupun pengalaman saya sewaktu mengelola sesi halaqah Quran secara mingguan anjuran Islamic Society Edinburgh di sini, ramailah pelbagai latar belakang orang yang datang ke halaqah tersebut, daripada Pakistan, daripada lokal sendiri yang Muslim, yang non-Muslim pun pernah datang, dan juga daripada orang Arab. Pelbagai perspektif bahasa yang kita kupas, merujuk silang pelbagai makna, definisi dan sebagainya. Secara jujurnya, kata orang Arab tersebut, mereka sendiri pun tidak pernah meneroka sampai ke situ, kerana bahasa bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan menguasai bahasa sampai ke akar umbinya, bukan hanya milik bangsa tersebut. Ia adalah milik orang-orang yang ingin, iaitu orang-orang yang ingin pergi kepada arah tersebutlah, orang-orang yang berintelektual. Mereka mahu meneroka kerana bahasa dia ada satu sains, dia ada satu perjalanan yang semakin kita menerokanya, kita akan semakin menemui dia punya jalan sirat dan juga kekeliruannya dan juga kerumitan yang ada. Tetapi kerumitan tu tak akan membuatkan seseorang tu jadi gila lah. Sebab itu di antara tanda orang-orang yang Allah berikan kelebihan genius adalah apabila dia mampu untuk berbahasa lebih daripada satu ataupun dua bahasa. Kerana kemampuan untuk menangkap satu bahasa yang lain itu adalah satu kemampuan yang luar biasa. Dan itu saya harap dan kita harap kita semua mampu untuk meneroka tersebut. Dan semoga satu pendekatan yang kita bawa ini, pendekatan lingual, spiritual, mampu memberikan mesej di sebalik bahasa tanpa kita mengambil cerita-cerita tambahan. InsyaAllah kali ini kita akan berbincang tentang satu cerita pendek, satu babak daripada cerita yang panjang, tapi satu babak yang Allah masukkan dalam satu surah yang ada kompilasi cerita di dalamnya. Antologi cerpen kita katakan dalam bahasa yang mudah, iaitu surah Al-Kahfi. Ada 5 cerita dan surah ini surah yang mendatangkan cerita-cerita yang penuh dengan mesej dan juga pesanan-pesanan yang syak, yang tepat.
Dan dikatakan surah ini, dah bahkan ada dalam hadis, surah ini adalah surah yang kita baca untuk mengelakkan diri daripada terkena fitnah Dajjal. Dajjal, fitnah Dajjal tak datang dengan fizikalnya Dajjal. Fitnah Dajjal datang dengan mesej ataupun keadaan yang kita fahami pada hari ini. Mungkin Dajjal tak tiba, tapi fitnahnya sudah tiba. Kita kena faham konsep fitnah. Sebab tu Nabi cakap fitnah Dajjal. Nabi tak cakap Dajjal person. Nabi tak cakap Dajjal per fizikal. Nabi cakap Dajjal dan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu adalah satu sifat, satu konsep. Dan konsep itu kita sedang hadapinya sekarang. Saya tak nak cerita tentang surah ini secara penuh. InsyaAllah kita akan buat satu sesi khas tentang surah Al-Kahfi. Cuma ada satu bahagian dalam surah Al-Kahfi, iaitu pada cerita pertama, cerita tentang Fityatul Amanu, dan tentang pemuda-pemuda beriman yang lari daripada raja mereka yang memaksa untuk mereka kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak versi cerita daripada Old Testament, tetapi saya lebih suka untuk meletakkan cerita-cerita ini ke tepi dahulu, tapi memilih untuk meneroka situasi daripada pemuda-pemuda tersebut. Allah kata dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10, Allah mendahulukan cerita mereka. Sebelum ayat-ayat ke-9, Allah memulakan cerita mereka. Tidakkah kamu mendengar cerita tentang surah sahabat tentang gua Al-Kahfi ataupun tentang pemuda Al-Kahfi dan Ar-Rakim. Ar-Rakim ni bukanlah maksudnya anjing seperti yang diceritakan, seperti orang kata macam-macam tu adalah. Ar-Rakim ni adalah batu. Kerana cerita ini antara sumber primanya adalah catatan-catatan di batu. Dan orang masih lagi meneroka yang manakah dimaksudkan. Ar-Rakim yang mana? Gua tu gua di mana? Banyaklah pandangan apa semua. Saya suka bincang kalau benda tu sejarah dan orang bincang dalam kerangka wacana akademik sejarah. Bukan nak menambah tanpa ada asas. Okay. Kemudian Allah memulakan cerita mereka. Sebelum Allah pergi berjala-jala dan pergi kepada pendetilan cerita, Allah mulakan cerita mereka dengan doa yang mereka baca. Kerana doa ini adalah satu kepentingan yang perlu diadaptasi oleh semua orang. Kita perlu mendapatkan doa ini. Ini mesej dalam Al-Quran kita belajar. Kalau apa yang didahulukan, maksudnya itu lebih penting. Jadi apabila Allah mendahulukan doa, yang kalau kita tengok dia punya babaknya, doa ini perlu diletakkan ketika mana mereka sampai ke gua. Tak perlulah kita letak awal, sebab nak bagi kalau ikut pada plotting system, kalau ikut kepada jalan ceritanya, kita perlu letak ke pertengahan cerita itu. Tetapi Allah dahulukan kerana Allah nak bagi tahu kepada kita ini adalah pokok mesej yang ingin disampaikan. Doa ini adalah doa yang mereka baca. Satu. Yang kedua adalah konsep mendahulukan babak di tengah ataupun babak di hujung ataupun babak yang selepas itu ke depan adalah konsep yang sangat menarik di dalam teknik bercerita. Ia dipanggil sebagai cliffhanger. Pernah tak kita tengok satu movie ataupun satu cerita yang dia punya jawapan kepada soalan di awal jawapan kepada soalan di awal tu adalah berada di akhir. Dan kadang-kadang didahulukan yang akhir pergi ke awal untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan untuk membuatkan kita semua terperangkap dengan rasa ingin tahu tersebut. Dan itulah yang telah berlaku di dalam kisah Al-Kahfi ini. Allah dahulukan doa pertama sebagai mesej yang paling penting untuk disampaikan oleh kisah ini, surah ini, kisah ini particularly. Yang kedua, untuk membuatkan cerita ini cantik. Dia punya dia punya apa mesej dia, satu, settle. Dan dia punya bagaimana ia disampaikan, how dia settle. Di antara kekuatan Al-Quran adalah Al-Quran datangkan dengan kekuatan dia, kekuatan keapaan dia ataupun keapadiaan dia. Dalam bahasa Arab dia panggil mahiyah, keapadiaan kepada satu perkara tu, dia sangat strong pada benda ni. Kita tak akan pernah tanya, kita akan hilang makna Al-Quran. Kita tak akan faham Al-Quran kalau kita tak bertanya tentang what the point, what is this. So what itu sangat penting, whatness, keapadiaan dia. Yang kedua, Al-Quran sangat kuat dan sangat cantik di dalam how dia, di dalam bagaimana dia datang. Di dalam bahasa filosofi kita panggil form and substance, ataupun orang terjemah sebagai whatness and howness. Tapi maksud yang mudah adalah dia datang dengan bawa maksud mesej, dan mesej itu datang juga dengan cara yang sangat cantik. So ada orang dia bercakap tentang kebenaran, tapi dia punya jalan dia bukan lagi kebenaran. Tapi Al-Quran dia dua-dua ini cantik. Apa yang nak disampaikan dan bagaimana ia disampaikan. So ayat 10 adalah doa yang datang, yang dibaca oleh pemuda Al-Kahfi. Kita kena bayangkan situasi pemuda Al-Kahfi. Mereka lari daripada satu
Mereka lari daripada satu kawasan, satu kota yang mengejar mereka. Kalau mengikut kepada cerita daripada Old Testament dan daripada cerita-cerita Bible, kita tak percaya Bible, tetapi kita tengok cerita-ceritanya, kita boleh dikatakan cerita itu mirip. Yang mirip tu kita letakkan dahulu. Alright, dan kalau kita baca ceritanya, mereka dikejar oleh semua orang. Bukan hanya pembesar-pembesar, bukan hanya tentera-tentera kota, bukan hanya pembesar-pembesar di istana. Semua orang mengejar mereka. Jadi sebagai pemuda yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu nak pergi ke mana, mereka hanya berlari sahaja. Kerana tujuan utama sekarang ini adalah menyelamatkan diri. Kenapa mereka lari? Kerana mereka tidak mahu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mereka ada objektif yang jelas kenapa mereka mahu rebel kepada kerajaan. Mereka tidak rebel semata-mata. Ini adalah satu mesej kepada zaman hari ini. Paling tidak pun pada zaman hari ini kita akan melihat orang muda dan generasi muda telah mula untuk bersikap rebel kepada semua orang. Dan ini adalah buktinya. Mereka bukan rebel kerana rebel mahukan kebebasan yang tidak ada makna. Mereka orang yang rebel yang mempunyai objektif kepada rebel mereka, kepada sikap tidak suka mereka dan kepada sikap mahu melawan dan memerangi mereka itu. Mereka ada objektif. Objektif yang jelas di sini adalah mereka mahu terus setia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka lari, mereka tidak tahu nak ke mana. Bayangkan semua orang mengejar mereka, tentera mengejar mereka. Siapa yang jumpa mereka akan diberikan anugerah. Siapa yang jumpa mereka akan diberikan anugerah oleh pemimpin dan mereka akan dihukum bunuh. Itu adalah sebab semua orang, sebab memang raja cakap kami akan hukum bunuh kepada mereka, kepada orang yang tidak sujud kepada aku, kata raja, bukan kami, aku. Jadi mereka terpaksa lari. Keadaan untuk lari daripada pelbagai situasi yang mencengkam itu membuatkan mereka lari dan tidak tahu ke mana. Mereka dibawa dan mereka terus berlari hingga masuk ke satu gua. Al-Kahfi itu literally bermaksud gua. Dan apa yang mereka minta, peliknya, mereka bukan minta jalan keluar. Mereka tak minta supaya raja tersebut tak jumpa mereka. Mereka tak minta supaya gua tersebut hilang daripada pandangan mata. Mereka tak minta supaya mereka terus hilang dan muncul di tempat lain. Mereka tidak minta perkara yang luar biasa yang boleh mereka fikirkan. Mereka minta, kata Allah Subhanahu Wa Taala, iz awal fityatul kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu doa yang sangat baik, yang sangat indah. Faqalu, dan mereka berkata, rabbana atina min ladunka rahmah, maka Tuhan kami, berikanlah kami rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan barulah engkau berikan kami petunjuk. Pertama mereka minta rahmat dahulu. Kenapa rahmat penting pada waktu yang sangat getir ini? Itu satu perkara yang sangat kita tekankan. Kita sampai sekarang tak mampu nak mendefinisikan rahmat. Kita cuma menterjemah perkataan rahmah ke dalam bahasa Melayu dengan perkataan rahmat, dan kemudian kita menamakan orang dengan rahmat. Padahal notion ataupun diskusi ataupun definisi yang dibawa, epistemologi perkataan rahmat tu sangat luas dan sangat bermakna. Sebab itu dalam banyak keadaan kita tengok, kita hanya memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Fatihah, Allah mendahulukan sifatnya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai notion untuk ditanam dalam kepala kita untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak mahu dikenali sebagai penghukum ataupun pengazab ataupun pembengis. Allah hanya mahu dikenali sebagai Allah, Tuhan yang sangat Rahman dan sangat Rahim. Bukan hanya Allah mendahulukan Rahman dan Rahim tersebut. Maksudnya Allah mahu dikenali sebagai Tuhan yang maha menyayang dan yang maha mencintai. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim datang dalam satu kata terbitan yang sama, iaitu Ar-Rahmah. Jadi apabila mereka minta rahmat, kita jadi pelik. Kenapa minta rahmat pada waktu macam ni? Kerana pertolongan tidak datang kalau tidak dengan rahmat Allah. Bagi mereka, rahmat Allah adalah jawapan kepada persoalan yang mereka ingin sudah lama bernanah dalam kepala mereka. Rahmat adalah segala-galanya. Rahmat adalah jalan keluar kepada kekusutan. Kita mungkin tak boleh minta kepada Allah, ya Allah berilah kami jalan keluar seperti ini, seperti ini, seperti ini, kerana itu adalah akal kita yang berfikir. Tetapi kalau kita minta rahmat daripada Allah, kita bukan hanya berfikir dalam kerangka logik yang kita tak mampu nak fikir jauh daripada perimeter yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
tetapi kita menyerahkan diri kepada Allah. Ada dua isi penting, ada dua mesej yang nak disampaikan. Pertama, berhenti berfikir sebagai manusia. Berhenti berfikir sebagai manusia, sebagai hamba. Berhenti berfikir, kerana kamu tidak akan mampu berfikir lebih daripada apa yang telah aku berikan kepadamu. Allah kata begitu. Yang kedua, mulakanlah menyerah diri kepada Allah. Kita menyerah diri bukan dengan akal, tetapi dengan perasaan. Bukan dengan minda, tetapi dengan spiritual. Kerana itu, apa yang kita minta kepada Allah adalah apa yang kita minta kepada spiritual kita. Kerana itu adalah segala-galanya. Kekuatan yang kita minta bukan lagi kekuatan kebijaksanaan, tetapi kekuatan perasaan, kekuatan hati dan juga kepercayaan. Maka mereka minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Selepas Allah memberikan rahmah, iaitu apa yang perlu ada di dalam spiritual mereka, maka barulah mereka minta, ya Allah berilah kami petunjuk. Maka petunjuk adalah apa yang mereka harus lakukan dengan kepala akal, yang boleh ditafsirkan oleh akal fikiran mereka. So, pendahuluan kenapa meminta rahmat ini adalah kerana minta supaya hati diubati dahulu, barulah minda dicerahkan. Ramai orang dia minta supaya minda dia cerah, tapi dia tak minta supaya hati dia lega, hati dia sembuh. Ramai orang ada masalah penyakit hati, walaupun dia sangat cerah pemikirannya, sangat cerah akal fikirannya. Tetapi apa yang mereka minta, Ashabul Kahfi mereka minta supaya, ya Allah, cerahkanlah hati kami, iaitu berikanlah rahmat kepada kami, kemudian jelaskanlah pemikiran kami, kemudian bantulah kami untuk keluar. Itu satu perkara yang penting. Pentingkan dahulu persoalan hati, kepercayaan, bagaimanakah kita bergantung kepada Allah, kemudian baru kita minta supaya Allah berikan jalan keluar dengan jalan kebijaksanaan akal dan fikiran. Itu satu mesej yang penting. Kemudian perkataan rahmat ini juga membuatkan mereka mahukan sesuatu yang lebih penting daripada apa yang mereka hadapi sekarang. Kami takut, tapi kami mahu sesuatu daripada Allah SWT, iaitu rahmat. Kerana rahmatlah yang menghilangkan ketakutan. Kerana dengan rahmatlah, walaupun seluruh dunia di luar sana porak-peranda, tetapi mereka di sini tenang dan aman. Walaupun mereka berada dalam kegelapan dan dalam tempat yang sempit, tetapi hati mereka lapang kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka kata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat. Kita nak hurai sedikit perkataan Rabbana atina. Mereka tak guna perkataan ilah yang bermaksud Tuhan yang kita sembah semata-mata, literally. Mereka guna perkataan Rabb yang membawa maksud pelbagai. Antaranya Tuhan pendidik, penjaga, pemberi hadiah. Rabb ni adalah satu perkataan yang datang dalam pelbagai maksud. Ada 7 hingga 8 maksud dalam bahasa Arab yang kita kena faham. Bila Allah gunakan Rabb, Allah tak gunakan perkataan ilah, ada maksud dia. Ada maksud dia. Sebab tu Alhamdulillahirabbil alamin. Ilah tu memang kita literal sebagai Tuhan yang kita sembah, tapi Rabb dia ada dia punya function dia tersendiri. So mereka mahukan minta kepada Allah SWT, mereka kata, Rabbana atina, Tuhan kami, datangkanlah kepada kami min ladunka, daripada sisi kamu. Perkataan ladun sama dengan perkataan inda. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ia adalah perkataan yang bermaksud di sisi kamu. Perkataan inda pun di sisi kamu. Tetapi bezanya adalah keistimewaan perkara tersebut. Sebagai contoh, saya katakan kepada saya, indi handphone. Di sisiku ada satu handphone. Maksudnya saya ada handphone. Kemudian bila saya ubah perkataan indi kepada perkataan ladun, saya katakan ladun ni handphone. Di sisi saya ada handphone. Orang akan faham handphone, kalau saya kata indi handphone, handphone tu tak istimewa. Tetapi bila saya kata ladun ni handphone, handphone tu sangat istimewa. Kerana perkataan ladun adalah kegunaan kepada sesuatu yang sangat istimewa. Ladun ni zaujah sebagai contoh. Di sisi saya ada isteri. Indi zaujah. Kalau indi zaujah ni dia kurang sikit istimewa. Saya ada isteri. Tapi kalau kita kata ladun ni zaujah, saya ada isteri yang sangat istimewa. Kerana perkataan ladun ni adalah satu perkataan yang bermaksud pemilikan yang sangat istimewa kepada satu perkara. Kemudian bila Allah kata Rabbana atina min ladunka rahmah, kami mahu sesuatu yang istimewa daripada kamu, iaitu adalah rahmat. Kami tak mahu hanya biasa-biasa. Kami tak mahu hanyalah sekadar kasihan yang kau berikan kepada orang. Kami mahu yang lebih istimewa daripada kamu, iaitu rahmat. So perkataan ladun telah membuatkan perkataan rahmat menjadi sangat istimewa hanya dengan perkataan ladun.
Sebab tu jangan main-main dengan perkataan ladun ni. Orang kata ada ilmu ladun ni, saya tak nak bincang pasal benda macam tu. Saya nak bincang perkataan ladun maksudnya apa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukkanlah kami daripada segala urusan-urusan kami ini jalan keluar daripadanya, petunjuk daripadanya, rasyada, petunjuk kan? Sesuatu yang bersifat menunjukkan kami. Fokus kepada minta apa yang penting dahulu, kemudian barulah pergi kepada masalah-masalah yang real. Fokus kepada berserah kepada Allah dengan perasaan, dengan hati dan juga dengan kepercayaan kita, barulah pergi kepada masalah-masalah yang kita sedang hadapi ini. Sebab itu penting untuk kita mendahulukan Allah daripada kita punya urusan. Ada orang bila dia ada masalah, dia akan datang kepada Allah, ya Allah aku ada masalah, kunci aku hilang. Dia tak nampak bahawa Allah memang itu adalah masalah, tetapi dia nak mendahulukan masalah dia berbanding hubungan dia dengan Allah. Ayat ini ataupun doa ini memberitahu kita kepada kita bahawa Ashabul Kahfi mementingkan hubungan mereka dengan Allah, barulah mereka mementingkan urusan mereka dengan dunia mereka. Sebab itu mereka kata kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah, kami minta dahulu rahmat. Kerana rahmat ini adalah satu perkara yang penting untuk menghubungkan kami kembali kepada Allah. Satu cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kami fokus kepada tunjukkanlah kami kepada urusan kami. Bukan kita kena ketepikan urusan yang kita sedang hadapi sekarang. Bukan. Tetapi mendahulukan apa yang terdahulu. Orang ataupun insan yang saleh, mereka tahu bahawa segala masalah datang bukan kerana mereka gagal, tetapi kerana hati mereka tidak kuat. Sebab itu kata Ustaz Baharul Muhammad Joy, jangan minta supaya Allah mudahkan urusan kamu, tetapi mintalah supaya hati kamu tabah untuk menghadapi urusan tersebut. So hubungan dengan Allah menjadi asas kepada segala cabaran yang kita akan hadapi. Surah Al-Kahfi dan juga kisah Ashabul Kahfi memberikan kita kekuatan ini. Dapatkan rahmat Allah, segala pencaroba akan mula reda. Dapatkan rahmat Allah, segala ujian akan mula reda. Dapatkan rahmat Allah, segala porak-poranda akan mula gugur. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semoga surah Al-Kahfi dan juga doa Ashabul Kahfi ini menjadi satu doa yang kita ulang pada hari-hari. InsyaAllah teruslah membaca doa Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah, ayat 10 daripada surah Al-Kahfi. Terima kasih daripada saya, Hafiz Faiz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.